Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisan bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, terutama sekali barisan AJK, barisan AJK dan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita pada hari ini yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Alhamdulillah, yang kita yang terakhir pada 23 bulan 6 ya. 23 bulan 6. Okey. 23 bulan 6 yang lepas. Yang apa? Yang kemudian lah, bukan yang terakhir. Belum akhir lagi ya. Cikgu risau terakhir ya. Tak, ini yang last lah. Minggu yang last. Pada 23, betul ya? 23 bulan 6. 23, hari ini 30 kan? Okey. Muka surat 184. Ya. Muka surat 184. InsyaAllah kita sambung semula. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama menekan solat maghrib berjamaah dan dalam majlis ilmu. Okey. Saya memohon maaf pasal di kebelakang ini saya tengah sibuk pasal apa? Buat kursus haji intensif yang jamaah yang akan bertolak pada 3 hari bulan ni. Yang last. Hari Ahad lah. 3 hari bulan. Sebabnya saya tak dapat ikut sama. Kalau saya ikut sama, saya boleh bagi kuliah kat sana setiap minggu, setiap hari. Jadi saya terpaksa buat buku kecil untuk panduan diorang ketika di Arafah, Mina dan seterusnya apalah. Pasal oleh kerana dilantik saya sebagai pakar rujuk, maka itu, dan saya tarik diri. Sebab saya tarik diri sebab apa? Keurusan keluarga saya sendirilah. Ya, makanya tak boleh dielakkan. Anak-anak pun merayu. Ya, merayu. Jadi itulah terpaksa saya tarik diri. Saya rasa minggu lepas saya tarik balik pasport saya, dah masuk, nasib baik belum cop. Jadi boleh lagi tarik balik, insya-Allah. InsyaAllah lah. Dan insyaAllah kalau sekiranya ini semua dah penerbangan dah selesai, dapat saya menyusun semua yang saya nak gunakan apa ni, LCD ya, insyaAllah akan datang. Okey. Dan sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia terlebih dulu, dan Allah yarhamah isteri saya Syaulillahi lamu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang kita sambungan kita ialah sujud sahwi selepas salam. Okey. Sujud sahwi selepas salam. Berarti kita lepas salam pun boleh sujud sahwi lagi. Kalau kita terlupa sebelum salam tadi.
Ya tak? Kita boleh. Wa imam kita bergerak dari tempat sujud kita, kita boleh duduk mana yang kita ingat, terus kita buat sujud sahwi pun boleh, insya-Allah. Okey, soalan. Adakah seseorang yang terlupa melakukan sujud sahwi harus kembali melakukannya selepas memberi salam? Selalu sujud sahwi kita lakukan sebelum memberi salam, kan? Tahiyat akhir habis selesai, terus sebelum salam kita buat sujud sahwi dua kali, iaitu subhanallah yanamu wala yasu, subhanallah yanamu wala yasu, sama ada nak buat 3 kali ataupun sekali pun tak apa. Lepas tu duduk istirahat sementara. Nak kat sini dulu ada di boleh nak baca Allah Rabbi fili warhamni wajibuni pun boleh juga, antara sujud ke sujud. Dia ada diungkapkan kat sini. Ya, ada diungkapkan. Boleh. Kalau kita tak nak baca, duduk seketika jadi tamak ninah. Tamak ninah duduk, lepas tu sujud semula. Boleh. Ya. Okey. Dan begitu juga siapa yang tak tahu, contohnya sujud sahwi subhanallah yanamu wala yasu, kata boleh buka bertasbih. Ya, boleh juga bertasbih ataupun subhanallah pun boleh, ya. Yang lepas ada diungkapkan. Okay. Jawapan bagi menghuraikan soalan ini, pengarang kitab Fathul Mu'in, sila lihat juga cetakan lama kitab I'anatul Talibin, juzuk yang pertama halaman 207, berkata, dan sujud sahwi itu menjadi luput jika seseorang itu memberikan salam secara sengaja, walaupun tempoh waktu pemisah di antara salam dengan waktu dia teringat bahawa dia belum melakukan sujud sahwi itu masih dekat, atau dia memberikan salam dalam keadaan terlupa padahal tempoh waktu pemisah tersebut adalah lama menurut uruf, iaitu perkiraan adat setempat. Oleh itu, apabila dia melakukan sujud sahwi, maka dia telah kembali ke dalam solat semula dan wajib baginya untuk mengulangi salam apabila imam kembali ke dalam solat dengan melakukan sujud sahwi. Okey, nanti saya jelaskan. Mengikut imam, jika tidak, solatnya batal. Dalam keadaan dia melakukannya dengan sengaja dan mengetahuinya. Okay. Maksudnya, kalau imam melakukannya, kita kena melakukannya. Sekiranya seorang masbuk telah berdiri untuk menyempurnakan solatnya, maka dia tidak perlu kembali untuk melakukan sujud sahwi, kerana mengikut imamnya yang kembali ke dalam solat seperti yang dinyatakan tadi. Okey. Ini tadi apa yang dikatakan, oleh kerana kita dah salam, apabila dia salam itu akhirnya solat, kan? Solat. Tetapi kalau kita terlupa sujud sahwi, maka kita boleh kembali buat sujud sahwi, Allahu Akbar, terus rukuk, sujud. Baca, misalnya nak baca tasbih pun boleh, ataupun subhanallah la yanamu wal yasu, itu pun boleh. Lepas tu duduk, lepas tu oleh kerana apa yang dikatakan ini kita kembali kepada solat, maka setelah habis sujud sahwi, duduk, kita bagi salam lagi. Tapi ingat, bukan semestinya kita baca tahiyat akhir lagi. Tidak. Cuma katakan, sujud sahwi, subhanallah yanamu wala yasu, subhanallah yanamu wala yasu, duduk. Lepas tu,
nak baca Rabbi fili warham ni pun boleh. Lepas tu sujud semula, subhanallah yang nama wala yasu, subhanallah yang nama wala yasu, subhanallah yang nama wala yasu, Allahu akbar, duduk dengan apa, tamakninah. Lepas tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekurang-kurangnya itu yang rukun yang pertama. Kalau nak katakan nak salam yang kedua pun boleh. Tak nak salam yang kedua, hanya yang pertama saja pun boleh. Pasal salam kedua itu adalah apa? Sunat. Okey? Sunat. Boleh? Boleh faham ya? Apa yang kat sini? Ada pertanyaan? Muslimah? Ada apa pertanyaan? Usah malu. Usah malu, usah segan. Nak, betul? Kod ada ya berkaitan ini, kod ada rasa janggal dan sebagainya, macam mana ataupun tak biasa dilakukan, boleh tanya. Ya? Okey. Ya. Ya. Maksudnya waktu adatnya berpisah dulu ni macam kita bersembang yang lain dah. Menebih katakan kita keluar daripada situ, contoh pula dah temu kawan contohnya. Dia lebih kurang anggaran dalam tak sampai 5 minit lah. Tak sampai 5 minit, dalam ringkungan 3 minit itu je lah. Dalam ringkungan 3 minit. Huruf ni maksudnya iaitu yang adat-adat kita selalunya apa? Buat tamakninah yang paling lama. Pasal tamakninah tu terlampau lama pun tak boleh kan? Yang sederhana tengok keadaannya, rukun-rukun yang kita lakukan tadi. Baca-baca yang kita lakukan. Yang ini dikatakan di antara salam dengan waktunya itu dengan apa? Dinamakan sudut. Itu. Oh, yang kedua ya kan? Perkiraan adat setempat. Maksudnya perkiraan huruf ni, perkiraan adat setempat, macam biasanya lah kita ni keluar daripada shop dah bersembang tu. Dah. Kalau dah bersembang, dah menyentuh yang lain, bermakna maka kita sudah habis lah. Itu dah kirakan apa. Contohlah. Contoh. Tuan-tuan nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Okey? Masuk saja dalam masjid, jumpa kawan. Jumpa kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, lama tak jumpa ya. Bersalam. Oh, balik kampung lah tengok. Kebetulan musim durian ni. Lepas tu, maka itu sudah habis dah. So, apabila kita bincang tu bermakna untuk kita solat sunat tahajud dah habis dah. Waktu dia ibarat macam itulah. Sebab apa? Kita masuk saja, mesti kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Apa yang dimaksudkan solat sunat tahiyatul masjid? Seolah-olah kita menghormati masjid. Ya, kita bagi salam. Contohlah kalau saya katakan, saya pergi rumah Tuan Karim. Tiba-tiba saya tak bagi salam. Saya terus jumpa je. Lepas tu baru, Assalamualaikum. Dia cerita, mana? Munasabahnya tak munasabah. Itu dah gagal semua. Ya tak? Yang bagi salam itu wajib. Ya, yang bagi salam itu sunat, yang menyambut salam itu wajib. Ya, dia ada 3 kategori. Ya, yang saya tadi bagi salam tadi, tuan-tuan wajib jawabnya. Ya tak? Tapi ketika saya jadi imam tadi, ya tak? Saya bagi salam, tuan-tuan wajib jawab tak? Itu tak wajib jawabnya. Takkan saya pun Assalamualaikum warahmatullahi, makmum pun Waalaikumsalam begitu. Tak. Satu lagi tak perlu jawapan. Kalau kita kata pergi kubur, Assalamualaikum ya ahli dar atau Assalamualaikum ya ahli kubur. Perlu jawapan. Kalau dijawab semua lari patah balik tak jadi pergi situ ya tak. Ini tak perlu jawapan. Itu ada 3 tempat. Okey. Ya. Ya. Kalau katakan
kita mengikuti imam. Tak perlu. Kalau imam kata tak buat sujud sahwi, kita tak perlu sujud sahwi. Tak perlu. Pasal kita mengatasi imam nanti. Yang itu dikatakan kita mengikut imam. Tapi kalau imam buat, kita tak buat, maka itu kita berdosa pasal kita tidak mengikuti imam. Sedangkan kita menjadi makmum imam tadi kan. Maka kita tak perlu buat sujud sahwi pasal dia ditanggung oleh imam. Okey? Sujud sahwi itu sebenarnya sunat. Tapi sunat muakkad yang dituntut. Okey. Begitu juga bagi orang masbuk. Contohnya, saya masuk ke sini kan. Saya masih kata Tuan Karim tadi dia jadi imam. Tiba-tiba dia dah tak tahu tahiyat awal dia tertinggal. Contoh, ya. Sepatutnya nanti dia dia buat sujud sahwi kan. Yang saya masbuk tadi, maksud saya tak tahu yang tahiyat awal tertinggal. Saya terus masa imam tahiyat, saya pun tahiyat. Imam salam, saya sambung semula. Apabila saya sambung semula, perlu ke saya nanti habis ikut buat sujud sahwi? Saya tak perlu. Pasal keadaan tu saya tak menempuhnya, tak tahu. Ini nanti ada disebut kat sini nanti. Ya? Di sini akan disebut. Maksud yang gap batasan kelamaan tu tadi, ialah antara jangan, ada setengah ulama mengatakan jangan disilangi dengan kata-kata lain sebelum bersembang dengan perbualan yang lain. Itu saja. Faham ya? Katakan, ialah kita dah tahu salah tadi, belum sujud sahwi, tapi kalau sekadar tadi silap tadi, untuk mengingatkan imam, contohnya imam tadi silap, betul ke? Lepas tu imam segera, maka itu boleh. Ya, kalau dah sembang-sembang dia tu, maka lepas tu dia ingatkan, tapi dah lama dah, maka tak perlulah. Ya, tak perlu sujud sahwi. Solatnya sah tak? Sah, insya-Allah. Ya. Ya. Apa ni? Tapi dah bagi salam. Kita pun dah salam. Dah bagi salam. Boleh. Boleh tegur dalam bahasa Melayu. Jangan imam salam, kita belum salam, kita pun tegur dalam bahasa Melayu, maka batal. Kita yang batal. Bukan imam yang batal. Ya? Pasal kita berungkapan dalam bahasa Melayu. Kan? Kalau dalam bahasa Arab tak mengapa. Subhanallah katakan, ya. Untuk mengingatkan tadi. Subhanallah. Untuk lepas tu kalau subhanallah, imam dah salam kan. Nanti imam tanya apa yang salah. Dia ada sujud sahwi katakan. Ingatkan sujud sahwi boleh. Ya. Ya. Apa salahnya? Sujud sahwi. Kita boleh sebut. Sujud sahwi dalam bahasa Arab. Itu kita ingatkan dia. Boleh. Ya. Tapi kita tak bolehlah ingatkan tertinggal tadi contohnya. Tak boleh. Ya. Tapi sujud sahwi pun itu saja mencukupi. Ya. Memadailah. Ya. Boleh. Boleh je. Okey. InsyaAllah nanti kita ada berikutnya ni pasal sujud sahwi. Okey. Tapi ini ada setengah ustaz mengatakan, saya dengarlah, bukan tapi tidak berpandukan kitab. Ya, dalam website ke tak silap saya. Dia kata sungguh dah beredar gitu, teringat buat sujud, terus duduk buat sujud sahwi pun boleh. Itu wallahu alam lah. Ya tak? Tapi berpandukan kat sini, dia kata tidak begitu lama. Kalau dah beredar lama itu bermakna dah lama lah maksudnya. Tak perlu. Ya? Okey. Boleh tuan? Okey. Okey. Sekiranya seorang masbuk telah, okey sudah.
sebenarnya kemungkinan di bawah akan menyebabkan solat makmum itu terbatal atau tidak. Okey. Makmum ini ya. Okay. Jika makmum sengaja tidak mau kembali mengikut imam dan mengetahui kewajipan untuk melakukannya, maka solatnya batal. Tetapi jika dia tidak sengaja atau tidak mengetahui kewajipan itu, maka solatnya tidak batal. Maksud kat sini, imam tadi buat sujud sahwi kan? Tapi kita tahu kalau kita mesti kena ikut imam sujud sahwi. Kita tahu. Tetapi kalau kita tak tahu, contohnya kita tak ikut sujud sahwi itu tak batal, maka tidak batal lah. Tapi kalau kita tahu yang itu membatalkan solat kita, maka kita akan batalnya. Mesti mengikut imam, kedudukan imamnya. Ya? Okey. Okey, ini itu yang membatalkan. Begitu juga batal solat makmum sekiranya dia tidak mengetahui kesalahan imam yang menyebabkan imam itu melakukan sujud sahwi. Maksudnya, kita pun batal kalau kita tak tahu sebab-sebabnya, yang dia tidak, kita tak tahu apa yang kesalahan yang imam lakukan tadi. Ya, sebab apa imam melakukan sujud sahwi, kita tak tahu kan. Contohnya kesalahan, imam yang tahu contohnya. Maka yang kita tak tahu itu, maka diistilahkan batal solatnya. Okey. Nanti satu lagi ya. Solat makmum juga terbatal sekiranya dia tidak berniat mufarakah daripada imam sebelum menyalahi perbuatan imam dan meneruskan solatnya secara sendirian. Ini bererti jika dia telah berniat mufarakah, maka solatnya tidak batal. Contohnya katakan, imam tadi tersilap tahiyat awal, tak bawa tahiyat awal, contohkan. Lepas tu, maka atas kesalahan tadi, ini tadi, solat makmum jika batal sekiranya dia tidak berniat muka. Okey. Kemudian tu dia imam tadi tak terlupa tak buat sujud sahwi contohnya. Ya tak? Lepas tu kita terus tak niat mufarakah keluar daripada imam, maka solat kita adalah batal. Kalau ataupun ginilah contohnya. Imam imam tidak buat tahiyat awal contohnya. Kita ingatkan maka tak buat juga. Ya? Kemudian tu kita meneruskan sendiri. Kita buat. Ya? Oleh kerana imam dah bangun kan? Kita sedar. Kalau kita tak bangun. Imam dah bangun, dia terus. Lepas tu kita tak bangun, kita subhanallah, imam pun tak dengar contohnya. Tak dengar ke apa. Kemudian kita buat tahiyat awal sendiri. Okey. Tahiyat awal sendiri tapi tidak niat mufarakah daripada imam, maka kita punya fadilat apa tadi tidak terbatallah solat kita. Sebab kita mulanya niat ikut imam, tetapi kenapa imam berdiri kita tak ikut berdiri? Tak? Jadi oleh kerana, katakan, imam tertinggal solat, ada tahiyat awal contoh. Ya tak? Itu adalah atas dasar imam. Pasal itu perkara yang, sunat aja. Sunat walaupun sunat muakkad ataupun sunat muakkadah ataupun solat yang sunat yang dituntut contoh. Ya. Lepas tu, maka kita sendirian, tak ada. Tetapi tidak niat bermufarakah. Bermakna saya keluar daripada imam, saya buat sendiri, solat sendiri, ikut rentak sendiri, maka batal solat kita. Jadi kalau kita tak nak, maka kita kena niat mufarakah. Tidak, mufarakah ni bukan bererti kita keluar daripada
saf tadi. Tapi cuma kita niat kita tidak meneruskan ikut imam. Tu. Contohlah sebagaimana kita kat RNR. Kita kat RNR kita solat kan. Berjamaah. Tengok-tengok. Orang solat yang dilantik jadi imam tu. Tengok-tengok. Ketika rukuk, ketika sujud, longkang sini nampak. Contoh. Longkang buntut nampak. Pasal dia punya t-shirt pun singkat contohnya. Ya, batal tak? Batal. Maka kalau kita dah tahu itu imam tu batal, kita terus juga, maka kita tu akan batal. Tetapi itu kita niat mufaraqah, maksudnya niat mufaraqah bukan bererti kita keluar daripada saf. Kita situ juga, tetapi kita tidak niat mengikut imam yang batal tadi. Ya. 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 Tidak mengikut imam. Sebab kita tahu imam tadi sudah batal. Sebab terbuka aurat. Okay. Sepatutnya kalau kita di belakang imam, kita dah tahu imam macam itu, kita boleh ambil alih tempat imam. Kecuali kita dah jauh lah. 2-3 saf ke belakang kan. Contoh kita tengok. Kalau kita nak meluru ke depan pun, nanti janggal juga kan. Rasanya. Jadi itulah terang balik. Baik kita niat mufaraqah. Itu sahaja. Ya. Okey. Boleh tuan? Ha? Okey boleh. Ya. Apa? Okey. Makmum yang lain. Okey. Jadi kalau kita boleh jadi yang kalau kita yang depan kita tahu bagi meluru ke depan sebelah imam tu kita baca subhanallah, lepas tu kita jadi imam ganti tempat dia. Kita teruskan. Dia nak teruskan, kemudian terpulang pada makmum tadi nak ikut mana yang kita sebagai berganti ataupun apa. Ya, tapi kalau orang tu tahu semua bahawa yang imam itu batal sebab dia terbuka auratnya, maka tentu akan ikut kita. Kalau lepas tu nanti, lepas solat nanti, kalau dipertanyakan, kita nampak lurah buntut ni batal solatnya, kita. Ya tak? Itu aja kita jelaskan. Ya. Tapi kebanyakan kalau semacam itu, semua masing diam-diam aja. Ya tak? Kebanyakan itu masing-masing tak tahu. Untuk menjadi paling mudah itu daripada menjadi gaduh kat situ, kita mufaraqah je lah. Tidak mengikut imam tadi. Itu. Pernah berlaku. Pernah bagi diri saya. Pernah berlaku. Ketika di Bukit Merah. Di Bukit Merah. Ketika itu. Ketika itu solat subuh. Ketika solat subuh, maka kita tengok yang jadi imam tu pakai t-shirt. Lepas tu apabila dia rukuk, dia terangkat itu. Apa terangkat? Sedangkan ketika sujud nampak dia punya ni lurah. Apatah lagi ketika duduk pun nampak lagi. Itu sudah tentu. Jadi saya dalam hati niat mufaraqah saya sendirilah. Nak saya sendiri terus. Waktu tu masa tu saya ada ceramah di Arau. Perlis. Di Arau. Ibu pejabat polis Arau. Masa tu orang nak pergi. Ada satu grup nak pergi umrah. Saya kena menyampaikan itu pukul 9. Ceramah umrah. Saya dari Malaysia pula. Dari Kuala Lumpur pukul 3 pagi. Pukul 3 lebih lah. Saya subuh di Bukit Merah. Dah. 8 lebih dah sampai dah Arau. Syukur Alhamdulillah. Okey. Okey. Boleh tuan? Boleh ya? Tak apa, jangan malu.
Tanya. Betul. Kalau sekiranya jawapan saya begitu tak menyenangkan, tak mau bagi tahu. Kita bertukar-tukar pikiran. Bertukar-tukar pendapat. Ya dah. Pendapat kau ada pernah mengaji begini pendapat, ya kan? Mari kita boleh jelaskan. Okey? Pasal tu kita mesti ada alasannya. Okey, ada alasannya. Sebab kata ada ustaz pengarang kitab Fiqh Jumaat Imam Syafi'i. Fiqh Jumaat Imam Syafi'i, pengarang kitab tu, dia ada mengatakan, siapa yang mengatakan khatib baca doa, maka makmum tak boleh aminkan. Dia kata dia kena bawa hujah-hujah yang mengatakan sebab apa tak boleh. Pasal hujah yang dibawa ketika dalam ceramah, ada setengah ustaz tu, dia mengatakan, diistilahkan macam berkata-kata. Sedangkan amin tu bukan kata-kata. Yang dikatakan berkata-kata menegur orang. Diam, katakan. Itu kata-kata. Ataupun lain daripada diam pun. Ya, itu yang dikatakan. Okey. Solat makmum juga terbatal sekiranya dia tidak berniat mufarakah daripada imam sebelum menyalahi perbuatan imam dan meneruskan solatnya secara sendirian. Ini bererti jika dia telah berniat mufarakah, maka solatnya tidak batal. Kalau kita niat mufarakah, solatnya tidak batal. Ya. Tapi kalau katakan tadi, kita dah tahu imam tadi dah buka aurat, sudah tentu batal kan? Kita ikut juga dia, maka solat kita pun jadi batal. Ya? Okey. Dalam isi kandungan kitab sebelum ini, ada disebutkan bahawa makmum yang lalai perlu mengikuti perbuatan imam yang kembali ke dalam solat dengan melakukan sujud sahwi tadi. Sama-sama melakukan sujud sahwi. Okay. Saya ambil sikit lagi ya. Boleh sikit lagi. Namun pengecualian diberikan jika makmum itu tidak lalai, lantas tidak mengikut imam secara sengaja untuk melakukan sujud sahwi disebabkan ikatan solat mereka telah terputus. Ya, okey. Bagi makmum yang masbuk pula, sekiranya dia telah berdiri untuk menyempurnakan solatnya, maka dia wajib untuk mengikuti imam yang melakukan sujud sahwi. Setelah imam memberikan salam, barulah dia berdiri untuk menyelesaikan solatnya itu. Faham? Kita masbuk, ya, kita masbuk. Jadi selagi imam, kalau imam tu belum bagi salam, imam pun sujud sahwi, maka kita walaupun kita masbuk, perlu kita ikut sujud sahwi. Selagi imam tu belum salam. Tetapi kalau imam pun dah salam, maka kita tidak perlu. Sebab apa? Oleh kerana kita bangun tadi meneruskan rakaat kita seterusnya setelah imam bagi salam. Ya? Setelah imam bagi salam, bermakna dah putus kita, pertalian kita dengan imam. Contoh. Kalau sekiranya imam belum bagi salam, kita dah bangun, maka tidak terbatal solat kita. Kalau kita tidak niat mufarakah. Ya? Kalau kita dia niat mufarakah, maka batal solat kita. Ya? Jadi oleh itu, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita masuk masbuk, kita nak menyambung, meneruskan solat kita, tunggulah imam setelah bagi salam. Baru kita bangun. Sambung. Okay. Ya? Bagi makmum yang masbuk pula,
sekiranya dia telah berdiri untuk menyempurnakan solatnya, maka dia wajib untuk mengikuti imam yang melakukan sujud sahwi. Setelah imam memberikan salam, barulah dia berdiri untuk menyelesaikan solatnya itu. Okay. Tambahan, imam disarankan untuk meninggalkan sujud sahwi selepas salam jika dia mendapati kebanyakan makmum kurang arif tentang permasalahan ini. Hal ini kerana sujud sahwi itu adalah sunat, sedangkan kekecohan yang timbul dalam kalangan orang beriman itu disebabkan perbuatannya kembali sujud selepas salam adalah dilarang. Okey, faham ya? Contoh kita, kalau katakan Tuan Karim jadi imam, contohnya ya, dia jadi imam, tapi kemudian tu sepatutnya dia membuat kesalahan, kemudian tu dia nak melakukan sujud sahwi. Sudah pasti Tuan Karim dia tahu bahawa jamaah tadi tahu tak atas kesalahannya tadi. Kalau atas dia nak buat sujud sahwi. Kalau sekiranya tak tahu, lebih baik jangan lakukan sujud sahwi, dikuatiri menjadi satu perbalahan. Itu kalau kita sudah bersalam. Biasanya makmum-makmum, kalau kita belum bersalam, kita buat sujud sahwi, makmum tahu. Ya tak? Tetapi kalau kita dah salam, lepas tu kita buat sujud sahwi pula kerana kita terlupa, contohnya tadi kan, maka kita eloklah tak perlu kita ulangi tadi sujud sahwi tadi. Okey ya, dikuatiri menjadi satu perbalahan. Ya tak? Sedangkan tu benda yang sunat. Jadi perbalahan ini menghindarkan perlahan adalah wajib kan. Maka itulah salah satu daripadanya. Ya. Hal ini kerana sujud sahwi itu okey sudah. Sujud sahwi itu sunat, sedangkan kekecohan yang timbul dalam kalangan orang beriman itu disebabkan perbuatannya kembali sujud selepas salam. Tu maksudnya kita dah selepas salam. Kalau katakan imam ni dah selepas salam baru nak buat sujud sahwi, tak dikuatiri jamaah tak faham, maka eloklah tak payah ulangi, kita buat sujud sahwi tadi. Dikuatiri kekecohannya nanti. Namun sekiranya dia tetap melakukannya, maka dia tidak boleh dipersalahkan disebabkan dia telah mengamalkan apa yang telah diputuskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kalau sekiranya kita faham ya, dan kita mengulangi, imam tu mengulanginya, maka kita tak boleh menyalahkan imam. Pasal tu makmum ni kena faham, bukan semestinya nak jadi imam baru kita faham. Sedangkan makmum pun kena tahu faham tugas imam. Ya tak? Tugas imam dan tugas makmum. Imam pun kena tahu tugas makmum. Contoh. Keseluruhannya kita tahulah. Bab-bab solat ini, baik imam jadi imam ataupun jadi makmum, kita kena faham batal-batalnya, rukun-rukunnya dan sebagainya. Ya? Okey, ada pertanyaan. Hari ini 30. Ya. Di Mekah Madinah. Kalau yang terlupa, saya pasal tak pernah jumpa yang terlupa di sana. Ya, tak pernah. Belum pernah jumpa yang terlupa imam-imam kat sana. Ya. Sedangkan kalau sekiranya dalam bacaan-bacaan pun, sekiranya dia tak dapat apa pun disambung. Pasal belakang-belakangnya imam sana memang semua yang hafaz. Bermakna dia orang dilantik tu. Pasal tu belakang imam tu semuanya boleh ganti tempat imam.
Pasal tu, kalau kita kat sini, agak-agak kita tak boleh ganti tempat imam, janganlah duduk di belakang imam. Walaupun itu dapat pahala. Ya tak? Belakang imam, sop pertama itu pahalanya besar. Tapi ingat, kita boleh tak menggantikan tempat imam? Andainya imam tu terbatal. Ya tak? Utama sekali itu. Itu yang dikatakan. Jangan kita nak mengejar soft tu adalah utama contohnya. Tetapi apabila berlakunya kesilapan imam, dia tak boleh mengatasinya. Tak? Jadi itu lebih baik kita tinggalkan. Okey, aduh. Ya. Yang mana? Yang nombor 2 yang mana? Ya. Nombor 2. Mana? Begitu juga batal solat makmum. Sekiranya dia tidak mengetahui kesalahan imam yang menyebabkan imam itu melakukan sujud sahwi. Okey. Itu kena mufarakah. Ataupun kita nak ikut, kita tak tahu apa salahnya. Jadi kalau sekiranya apa, pasal itu kalau tidak kita batal juga. Sebab kita kena tahu apa yang dilakukan kesalahan imam. Kecuali kita masbuk. Kita masbuk, terkeluarlah tak tahu. Boleh jadi yang terdulu tadi, kesalahan atas yang terdulu tadi. Tapi kalau kita muafiq, sudah pasti kita tahu apa yang kesalahan yang dilakukan oleh imam. Kalau kita tak tahu, maka gilalah kita mufarakah. Jadi terbatal. Yang ini itulah. Dia kata, begitu juga batal solat makmum. Sekiranya dia tidak mengetahui kesalahan imam yang menyebabkan imam itu melakukan sujud sahwi. Maka kita ikut mufarakah, itu saja. Tak ikutlah. Bermakna kita salamlah. Tapi kita tidak dapat apalah fadilat untuk kita berjamaah. Ingat dia, ada setengah ulama mengatakan kita dapat fadilat berjamaah. Sebab kita tadi atas kesalahan kita tak mengetahui. Ada setengah orang sebab kita mufarakah, disebabkan kita tak tahu, kita keluar daripada imam, maka kita tidak dapat. Yang ianya, ya, itu kita ikutilah. Sebagaimana yang kita niat kita berjamaah. Sedangkan kita melazimkan menghadiri solat berjamaah. Setiap waktu, 5 waktu kita datang solat berjamaah. Memang kita tu, tak. Lepas tu satu ketika kita dilanda musibah ataupun gangguan ialah yang menyebabkan kita tak dapat. Lepas tu kita solat bersendirian di rumah kan. Maka kita dapat fadilat berjamaah juga. Sebab kita tidak hadir disebabkan perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Ya tak? Tapi ingat, kita melazimkan, bukan sekali dua je. Ya tak? Melazimkan solat berjamaah. Begitu juga solat sunat subuh. Solat sunat subuh kita lakukan sebelum subuh kan. Lepas subuh kita tak ada dia perkara-perkara yang bermakna solat sunat rawatib ini tak bolehlah dilakukan selepas subuh, kecuali yang tertentu saja. Contoh, solat musafir boleh dilakukan, solat sunat musafir sebab lepas subuh kita boleh lakukan. Solat sunat tahiyatul masjid boleh lakukan. Solat sunat jenazah boleh kita lakukan. Contoh, ya. Tapi solat rawatib boleh? Tak boleh. Tetapi ada ulama katakan dah kita lazim setiap subuh, sebelum subuh kita melakukan solat sunat subuh. Tiba-tiba datang ke sini
dah tak tahulah kita kesiangan ke apa, tak tahu, sudah solat subuh. Apabila solat subuh, solat sunat subuh kita tak dapatkan, maka kita boleh qada kemudiannya. Dah. Bukan qada, kita buat solat kemudiannya. Dinamakan solat sunat subuh. Bukan disebut ba'diyah qabliyah. Sedangkan walaupun itu buat qabliyah tapi kita tidak disebut qabliyah. Jadi usolli sunatal subhi raka'ataini lillahi ta'ala, atau boleh usolli sunatal fajri sunatal lillahi ta'ala. Okey? Dah. Boleh ya? Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung lagi untuk hadapan. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna anzil rahmah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sa'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma anzil rahmah في على هذه المجلس. اللهم انزل رحمة على هذه المجلس. اللهم انزل رحمة على هذه المجلس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا الله، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.